الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الإمام الشيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي وللإمام أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Misbahud Duja Syarah Safinah Najah. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 172. Cara berwuduk dan bertayamum, tu ke? Mana? Sebagai contoh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif qala asy-syarih hafizahumullah taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Sebagai contoh situasi luka di tangan, hendaklah dia basuh muka dahulu, kemudian bertayamum sebagai ganti basuh tempat luka itu, kemudian basuh bahagian tangan yang tidak luka, kemudian menyapu sebahagian kepala. Ini kita dah bahas kan, macam mana cara kalau ada luka di tangan yang tak boleh kena air. Ada luka di tangan tak boleh kena air. Jadi cara dia macam mana? Kena basuh wajah macam biasa untuk wuduk, niat berwuduk. Kemudian sama ada kita basuh tangan dulu ataupun kita tayamum dulu. Sebab luka tu di mana? Di tangan. Tu dia. Luka tu di tangan. Maknanya kawasan luka tu tak boleh kena air. Bila tak boleh kena air, kena ganti dengan tayamum. Kena ganti dengan tayamum dengan debu. Baik. Jadi kita tayamum dulu. Kemudian habis tayamum barulah kita basuh tangan sampai siku. Selain daripada kawasan luka lah. Sebab kawasan luka tak boleh kena air. Macam tu. Ataupun kita basuh dulu. Selain kawasan luka, kita basuh dulu. Kemudian kalau nak gunakan tayamum mesti debu kan? Maka kalau basuh dulu kita tak lap, takut nanti apa? Dia jadi melekat lah dan sebagainya kan? Maknanya apa? Lap lah dulu. Tak ada masalah. Boleh je. Tu dia. Yang penting dah terangkat hadas tu. Yang penting apa? Kita dah angkat hadas yang dengan cara basuh pada tempat yang tak boleh kena luka. Lepas tu kita lap, baru kita tayamum. Boleh antara dua. Sama ada tayamum dulu baru guna air, ataupun guna air dulu baru tayamum. Ada boleh antara dua. Baik. Kemudian dah habis kita tayamum untuk gantikan kawasan tangan yang tak boleh kena air, maka kita pun sapu kepala. Dan juga kita basuh kaki seperti biasa. Tu dia. Dan cara tayamum kita dah bahas sebelum ni kan? Iaitu dengan kita tepuk sekali pada wajah dan tepuk sekali pada mana? Tangan sampai siku. Okey? Sekali pada wajah dan juga tangan sampai siku. Itu sahaja caranya. Jangan kita pergi tayamum sampai kaki pula ya. Tak perlulah. Dia nak gantikan dengan wuduk, dia tayamum sampai kaki dengan kaki-kaki berdebu. Tak perlulah itu. Baik. Kemudian cara lain. Dia ada cara lain pula. Mula-mula hendaklah basuh muka.
Kemudian basuh bahagian tangan yang tak luka. Kemudian tayamum sebagai ganti, basuh tempat luka. Maknanya apa? Boleh dua cara lah yang kita kata tadi. Boleh basuh dulu kemudian tayamum, ataupun boleh tayamum dulu kemudian basuh. Tak kisah antara dua, boleh. Tidak sah jika dia mendahulukan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan membasuh muka. Itu dia. Maknanya apa? Kita kata tangan yang luka, dia pergi tayamum dulu, kemudian baru basuh muka. Tak boleh. Kena ikut tertib. Basuh muka dulu macam biasa. Kemudian baru sampai bahagian tangan. Bahagian tangan tu tak kisahlah nak air dulu ataupun tayamum dulu. Boleh faham kat sini? Dia tak boleh pergi tayamum dulu baru buat muka. Tak boleh. Tak sah. Tu dia. Melainkan kalau kita kata apa, memang yang luka tu di muka. Kalau luka dia tu di muka, itu lain cerita lah. Memang itu adalah anggota pertama untuk dia basuh. Tapi masalah di sini, yang luka tu di tangan. Dia pergi tayamum dulu untuk gantikan kawasan tangan, kemudian baru dia basuh muka, maka tak sah. Kerana dia telah buat satu perkara tanpa tertib. Habislah rukun tu. Boleh faham kat sini nak? Tu dia. Baik. Tidak sah juga jika mengkemudiankan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan menyapu sebahagian kepala kerana tidak mengikut tertib. Maknanya apa? Tangan dia luka, dia pergi basuh dulu, kemudian pergi sapu kepala dulu, kemudian pergi basuh kaki dulu, last sekali baru tayamum. Tak boleh. Dia faham kat sini tak? Tu dia. Dia mesti kalau bahagian anggota tu yang luka, maka bahagian tu dulu kita kena tayamum. Maknanya tangan kita luka, tak boleh kena air. Maknanya apa? Wajah tak luka, wajah kena basuh dulu macam biasa, kena ikut tertib macam biasa. Kemudian tangan kita tak boleh kena air, maka kita gunakan sama ada tayamum dulu ataupun guna air dulu pada kawasan yang tak boleh kena air, pada kawasan yang boleh kena air. Maknanya yang tak boleh kena air itu jangan bagi kena air. Tu dia. Kemudian kita sapu kepala, kemudian baru kita basuh kaki. Jangan kita tangan yang luka, kemudian habis sampai basuh kaki, baru kita tayamum sebab gantikan tangan tu. Tak boleh. Tak sah. Boleh faham kat sini nak? Dia mesti ikut tertib. Tu dia. Baik. Tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semua anggota luka macam mana? Wajah luka, tangan luka, kepala luka, kaki pun luka. Tapi kepala ni tak ada masalah lah, dia sikit je tak apa. Ni contoh lah, semua luka habis. Contoh lah. Kita buat masalah lah kan. Maknanya apa? 4 anggota luka, sama macam biasa. Basuh dengan air mana yang boleh kena air, kemudian ganti dengan tayamum. Kemudian wajah, itu wajah. Kemudian tangan, basuh dengan air macam biasa. Kemudian yang tak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Kemudian kepala ni kita kata semua tak boleh kena langsung. Maka kalau boleh kena air, kenakan air. Tapi kalau tak boleh kenakan air, maka tayamum, gantikan macam biasa. Kemudian kaki pun sama juga. Kita gunakan air, kemudian tayamum. Maknanya apa? Ada 4 tayamum. Kalau 3 anggota luka ataupun 4 anggota luka. Kalau 3 anggota luka, 3 tayamum. Gitu. 2 anggota luka, 2 tayamum.
Itu. Boleh faham kat sini nak? Baik. Tu. Cuma kena faham, tayamum ni hanya untuk satu solat fardu. Nah, tayamum hanya untuk satu solat fardu. Sedangkan wudu boleh banyak solat. Jadi contohnya apa dia? Kita tadi luka di tangan. Luka di tangan. Maka kita pun basuh wajah macam biasa, kemudian tangan kita ni kita basuh macam biasa, melainkan tempat yang tak boleh kena air. Kemudian kita pun tayamum. Kemudian kita selesaikan semua, basuh sapu kepala dan basuh kaki. Kita pun solat fardu. Zuhur contohnya. Masuk pula waktu solat fardu asar. Okey? Maka adakah perlu kita wuduk semula? Tak perlu wuduk semula. Cukup tayamum sahaja. Sebab satu tayamum, satu fardu. Tapi satu wuduk untuk banyak fardu. Ni. Satu wuduk untuk banyak fardu. Jadi, kalau masuk waktu untuk solat fardu yang seterusnya, yang jadi tak sah tu adalah tayamum sahaja. Wuduk tu tadi sah. Maka perlu ulang tayamum sahaja. Boleh faham? Itu dia. Sekali lagi saya ulang. Boleh ingat Boleh ingat ni insya-Allah Baik. Tu. Jika luka di tangan dan di kaki. Mula-mula hendaklah dia membasuh muka. Kemudian bertayamum. Dan membasuh anggota tangan yang baik. Atau membasuh anggota tangan yang baik dan bertayamum. Kemudian menyapu sebahagian kepala, kemudian bertayamum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. Atau membasuh anggota kaki yang baik dan bertayamum. Sama ajalah tak ada apalah. Ini nak cerita apa dia? Tayamum dia akan apa? Jadi banyak kalau anggota yang luka yang tak boleh kena air itu pun banyak. Dia akan jadi banyak lah untuk gantikan. Baik. Cara berwuduk jika anggota wuduk yang bertampal. Orang yang anggotanya bertampal ataupun berbalut yang tidak boleh ditanggalkan, maka wajiblah dia membasuh anggotanya yang baik dan menyapu air ke atas tampalan ataupun balutan tersebut dan bertayamum sebagai ganti sebahagian anggota di bawah tampalan atau balutan yang air tidak sampai kepadanya. Contohnya apa? Dia pakai plaster. Jadi tampal ni dia panggil apa dalam fiqh, dalam istilah bahasa Arab dia panggil lusuq. Lusuq, lam sad waw qaf. Lusuq. Maka itu maknanya apa? Tampal. Ataupun boleh juga dipanggil sebagai apa? Bukan jabirah. Jabirah ni balut, ni tampal. Baik. Jadi dia tampal dengan plaster ataupun apa kita kata dengan krim ke, itu pun dikira tampal. Itu pun dikira tampal. Sebab tak boleh, contohnya doktor kata tak boleh tak ada krim kat sini, mesti ada krim juga. Mesti ada ubat ni juga yang disapu. Nak buang ubat tu tak boleh. Doktor kata mesti ada juga contohnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa dia? Maknanya dia kena basuh macam biasa kawasan tampalan tu dengan air, kemudian gantikan dengan tayamum. Tu dia. Tadi yang kita bahas tadi tu, luka yang memang tak boleh kena air. Yang kita bahas tadi tu. Jadi janganlah kenakan air. Tak boleh kena debu tayamum, jangan kenakan debu tayamum. Tapi kalau boleh kena air, mesti kenakan air. Itu maksud dia. Boleh faham kat sini Kalau boleh kenakan debu tayamum, mesti kenakan debu tayamum. Debu tayamum ni, kita bertayamum ni sebab apa? Nak ganti yang tak boleh kena air tadi tu. Nak ganti yang tak boleh kena air tadi tu. Boleh faham kat sini? Baik. Ini kita masuk i'adah. Wajib ulang ke tak? Baik. Keadaan solat orang yang bertampal, yang wajib dan tidak wajib diulang.
Pendapat jumhur ulama Syafi'iyah adalah seperti berikut. 3 keadaan yang wajib solat diulang semula apabila sudah sembuh nanti. Iaitu apa? Sekiranya tampalan itu pada anggota tayamum. Contohnya apa? Tangan dia luka, maka dia tampal pada tangan. Sebab apa kena qada balik? Sebab tak kena air dan tak kena debu tayamum. Tu. Nah. Baik. Kemudian sekiranya tampalan itu bukan pada anggota tayamum, tetapi pada anggota wuduk. Kita kata tadi apa? Tampalan tu anggota tayamum. Anggota tayamum mana? Wajah dengan tangan kita. Jadi, kalau tampalan tu pada muka ataupun wajah, wajah ataupun tangan, maka mesti qada. Sebab apa? Sebab dia menghimpunkan apa? Antara kena debu dengan kena air. Nah, tu dia. Dia lebih besar lagi lah. Nak dibandingkan dengan luka di kaki. Contohnya, luka di kaki tak boleh kena air, dan kita ganti dengan tayamum. Tapi tayamum tu di mana? Di kaki ke? Bukan. Tayamum tu di mana? Di wajah dan juga tangan juga, walaupun luka tu di kaki. Sebab tu, kalau luka tu di wajah ataupun di tangan kita yang bertampal tadi tu, maka terpaksa mesti kita qada balik. Sebab apa? Sebab dia dikira seolah-olah dia tak dia lebih berat daripada yang lain. Tu. Seolah-olah apa? Dia lebih berat daripada yang lain. Tu dia. Ya. Kalau biasa saya tengok di hospital dan awak ni kan, doktor tu dia pesan pada patient tu, awak ni tak boleh kena air ni. Ni kena ubat dia yang boleh daripada hospital je. Ya. Maknanya sembarang benda tak boleh kena luka awak. Ya. Maknanya debu tu tak boleh. Tak boleh? Macam mana tu? Kes tu kalau orang kena semayang juga. Pada air tak boleh kena, debu tak boleh kena. Ya. Sebab dia tahu boleh pakai ubat yang dibekalkan oleh hospital. Baik. Dia kalau boleh tutup dulu masa kita berwuduk. Dan berwuduk ni tak mesti dengan air yang deras. Boleh jadi spray saja. Bagi air tu menitik sikit dah kira selesai dah. Sempurna dah dikira wuduk tu. Dengan syarat kita katakanlah. Tu. Mungkin luka dekat tangan ni contohnya. Kan? Doktor kata tak boleh kena air langsung. Okey. Boleh tampal tak contohnya? Kalau boleh tampal, contohlah kita kata kan. Maka kita mesti berwuduk juga dengan air macam biasa. Tampalan tu tadi boleh kena air tak contohnya? Tak boleh kena air juga. Doktor kata tampal ni pun tak boleh kena air. Tak payah kenakan air. Tu dia. Kemudian kita lap balik tayamum dengan debu. Itu saja. Cuma jangan kalau doktor kata tampal pun tak boleh. Contohlah. Tampal pun tak boleh. Dia kata luka ni memang ini kalau kena apa-apa ni habis. Contoh nak. Tampal pun tak boleh, apa pun tak boleh. Kena air pun tak boleh, apa pun tak boleh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i kita memberikan rukhsah, iaitu apa? Tak perlu dia bertayamum, tak perlu dia ambil air wuduk, cukup solat hormat waktu. Selesai. Kena qada balik, kena iadah balik, kena ulang balik solat. Ini kita kena tengok jugalah kes tu. Kes dia boleh tak kena, dia boleh tampal tak contohnya. Dan kalau contohnya kadang-kadang luka banyak kan, banyak betul, takut nanti kalau dia ambil wuduk juga takut kena air. Doktor kata tak boleh kena air langsung. Kena tengok kes. Kalau sampai kes dia tahap tu, tak apa, dimaafkan, tak perlu wuduk. Ya.
Habis satu badan terbakar. Macam bom yang teruk lah. Ya. Dia air semua. Jadi dia mak tu Hormat waktu kena qada. Kena qada. Ustaz, Ya. contoh kita nak masuk hospital kan, biasa doktor akan cuci jarum. Ya. Jarum masuk air kan. Ya. Okay, sebelum nak cuci jarum tu, kita ambil wuduk dulu. Kemudian baru cuci jarum, dia tampal. So, pada kemudian tu, kita berwuduk macam biasa ataupun kena tayamum juga? Baik. Supaya tampal lagi. Baik. Jadi apa namanya, kita kata doktor dia cucuk jarum. Cuci jarum. Cucuk jarum. Sebelum tu kita berwuduk dulu. Kan? Sebelum tu kita berwuduk dulu. Maka adakah kita perlu ambil wuduk balik? Tak perlu ambil wuduk balik. Tak perlu ambil wuduk balik. Nah? Sebab wuduk kita masih ada. Wuduk kita masih ada. Dan kalau adakah perlu kita tayamum? Tak perlu tayamum. Maksudnya, bila dia dah tampal tu, kan masuk air tu, dah tampal tu, waktu kemudian kita dah batal wuduk contohnya kan. Baik. Maknanya tampal tu dah tak boleh buka dah. Sebab Tak tampal boleh. tu dah sebab untuk cucuk masuk air tu. Baik. Maknanya kita kena ambil wuduk macam biasa. Ya. Apa perlu tak? Kalau macam tu. Oh, maknanya sebelum tu kita dah berwuduk. Kita dah wuduk dah selesai. Lepas tu dia tampal, baru tampal. Betul tampal. Baru tampal tak ada masalah. Baru tampal lepas tu kemudian dah macam kita duduk dah contoh kita duduk 2-3 hari kan. Wuduk dah habis lah. Kita masuk Zuhur, masuk Zuhur. Kita dah ambil wuduk dah. Waktu asar kita dah batal wuduk. Ya. So wuduk dah habis tu, kita cara tu maknanya kita Mesti tayamum juga. Mesti tayamum. Cuma untuk tampalan tu boleh kena air, tak ada masalah, cuma dia tak boleh nak buka je lah. ya, mesti tayamum juga. Tapi kena kodok juga. Kena untuk bab ni tak kena qada. Untuk bab ni ada sebagai ulama kita tak perlu qada. Sebab dia dah berwuduk sebelum. Tapi ada khilaf benar juga. Ada khilaf. Ada khilaf. Ni masalah satu lagi masalah. Satu lagi masalah apa dia? Orang tu contohlah kan. Dia dah berwuduk sebelumnya. Nah. Kemudian dia punya kaki dia contohnya ditampal. Kemudian setelah daripada tu dia dah, contohnya kita kata dia wuduk dia dah terbatal. Maka dia nak solat balik. Maka dia kena ambil wuduk macam biasa dan dia kena tayamum macam biasa. Cuma perbahasan dia, sebahagian ulama mengatakan untuk orang yang dah berwuduk sebelum tampal tadi tu, dia tak perlu qada balik. Maknanya kalau dia dah terbatal, kita kata kemudian dia apa namanya? Berwuduk dan bertayamum macam biasa, dia tak perlu qada. Tapi ni sebahagian jelah Ni sebahagian jelah yang mengatakan begitu. Cuma ada juga sebahagian lagi mengatakan sama sahaja keadaannya bahawa tetap dia perlu qada. Tu. Baik. Itu sebenarnya dalam kitab yang dalam tak silap saya dalam Hasyiah Bajuri, tak silap. Hasyiah Bajuri tak silap saya tu. Dia tak perlu kita qada balik tu untuk orang yang dah berwuduk sebelumnya. Baik. Tadi saudara kita tu dia kata dia jarum masuk air tu kan, tempat. Kalau kita bertayamum tu debu tu kena sekeliling dia tak apa ke? Tak perlu kena atas. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Dia maksud saya apa? Cikgu tak boleh kena debu ke macam mana? Maknanya doktor dah siapkan awak nak tayamum tak boleh kena kat plaster. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab doktor nasihat kan. Jadi untuk masalah ni kena tanya doktor. Jadi kita pegang dengan doktor. Tu. Pegang dengan doktor. Jadi hujah kuat. Pegang dengan doktor jadi hujah kuat. Sebab dia arif dalam bab ni. Jadi kalau tak boleh kena air ataupun debu, jangan kenakan air ataupun debu. Itu saja. Boleh tak? Baik. Kemudian yang kedua, sekiranya tampalan itu bukan pada anggota tayamum, tetapi pada anggota wuduk, macam kaki contohnya,
dan banyak bahagian anggota yang baik di bawah tampal itu lebih daripada kadar yang dikehendaki. Contoh kita kata apa? Luka dia kecil, tampal dia sampai ke sini penuh. Okey, tampal dia penuh. Baik. Sama ada tampal itu diletakkan semasa di dalam suci, dalam keadaan berwuduk. Tu nampak tu. Ataupun berhadas. Ataupun maknanya apa? Tampal tu diletakkan masa dia dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tak suci lagi. Sama ada dalam keadaan dia berwuduk ataupun tak berwuduk lagi. Itu maksud dia. Dalam suci itu maknanya dah berwuduk. Ni nampak ni dia ambil khilaf ni. Dia ambil khilaf ni tadi. Bab berwuduk tadi tu. Sebab tu yang dia masuk dalam ni. Sebab ni ada perbahasan. Iaitu apa? Dia kata tampalan itu bukan pada anggota tayamum tapi pada anggota wuduk, dan banyak bahagian anggota yang baik di bawah tampal itu lebih daripada kadar yang kehendaki. Sama ada tampal itu diletakkan semasa dia dalam keadaan berwuduk ataupun tak berwuduk. Itu dia. Maknanya apa? Mesti qada juga. Ini pada pendapat jumhur. Ni pendapat jumhur. Jumhur dia apa? Kebanyakan. Kita kata kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat mesti apa dia? Mesti qada balik. Mesti i'adah balik solat. Mesti ulang balik solat. Tu dia. Kalau apa? Tampal dia tu lebih daripada yang sepatutnya. Tu. Baik. Kemudian sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum, tetapi pada anggota wudu, dan bahagian anggota yang baik, ni sama macam atas, bukan pada anggota tayamum tetapi pada anggota wudu. Lain. Dan bahagian anggota yang baik di bawah tampal itu sekadar yang dikehendaki. Dalam kaedah dia panggil ala qadril istimsak, sekadar yang dikehendaki. Dan tampal itu diletakkan semasa dalam keadaan berhadas. Nampak tu? Baik. Nampak masalah dia balik dah, kan? Okey, baik. Yang pertama kita kata apa dia? Kalau tampalan tu pada anggota tayamum, mutlak wajib qada. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tampalan tu bukan pada anggota tayamum, terbahagi pada dua. Okey? Ada tulis, boleh tulis. Whiteboard kau tak ada? Tak bawa? Ada? Tulis sikit. Dia sedap tulis sikit. Tu. Baik. Yang ni masalah tak berwuduk, masalah berwuduk tak berwuduk ni. Boleh rakat. Ataupun saya ambil tu pun tak apa. Ambil yang atas tu pun tak apa, boleh. Letak di sini boleh. Tak perlu ni pun tak apa, kan? Tak perlu dia punya ni. Buat senang lah. Minta maaf lah ya saya. Sebab dia kena tulis, saya seronok sikit tulis ni. Dia mudah faham sikit lah, kan? Baik. Yang pertama, tampal kawasan tayammum. Mutlak wajib qada.
Tak kira dia tampal tu besar, kecil, panjang, lebar, wajib qada, mutlak. Kawasan tayamum mana? Wajah dengan tangan. Wajah dengan tangan. Boleh nampak tak? Baik. Yang kedua, saya kedua, tulis. Minta maaf lah, saya cepat-cepat sangat ni kan. Saya tak dapat tulis pun payah juga. Okey, tulis. Bismillah, insya-Allah. Boleh tak? Jadi sebenarnya yang A ni, yang first ni senang je. Kan? Ada yang rumit sikit ni, yang kedua ni. Kedua dengan ketiga ni. Tapi tak apalah, kita tuliskan dia punya kaedah dia pun, ataupun dia punya perincian dia secara ringkas pun okey dah. Mudah faham lah, insya-Allah. Baik. Dia padam lah dah. Boleh nah? Boleh. Yang kedua, tampalan bukan anggota tayammum. Terbahagi kepada dua. Bukan anggota tayammum mana? Selain daripada itulah kan, ada kepala dengan kaki lah. Kepala dengan kaki lah. Maknanya bukan anggota tayammum tapi anggota wuduk. Boleh faham lah? Di kawasan anggota wuduk yang lain. Terbahagi kepada dua. Satu, tampal. Dia kalau kaedah dia, dia panggil apa dia? Al-jabirah ziyadah min qadril istimsak. Ataupun kita kata tampalan tu lebih daripada luka. Tampal lebih-lebih. Bolehlah kan? Tampal lebih-lebih. Luka dia kecil ni. Contohlah luka kecil ni. Lebih tampal dia penuh. Boleh faham? Ini panggil apa? Tampal lebih-lebih. Itu dia. Maka ini juga wajib qada. Ini juga apa? Wajib qada. Satu lagi apa? Tampal apa nak sebut ni? Betul-betul ikut ini luka dia kat sini. Dia tampal dia betul-betul kecil je. Sekadar boleh tanggung sikit-sikit je. Tampal seadanya. Masya-Allah. Tampal cuncun lah. Keperluan. Masya-Allah. Tampal keperluan. Keperluan. Tampal sikit-sikit lah. Tampal sikit-sikit je. Saya pun tak tahu nak bagi bahasa Melayu ni apa dia. Kalau bahasa Arab tahulah. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Sikit-sikit. Ngam-ngam. Lagi apa lagi? Keperluan. Semualah ya. Keperluan. Tu. Boleh. Tampal sikit-sikit je. Saya nak sambung tulis lagi tu, tapi ni dah penuh dah. Itu saya padam. Boleh tak? Okey. Okey, saya padam
Baik. Tampal keperluan tadi tu, ataupun ngam-ngam tadi, terbahagi kepada dua hukum. Satu, berwudu sebelum tampal. Maka tak wajib qada. Ya ni masalah tadi ni nak. Saya pun tengok ni, alhamdulillah Allah Taala bagi teringat balik ni. Lama dah tak tengok masalah ni. Tu. Kemudian tak wudu sebelum tampal. Wajib qada. Tu. Berwudu sebelum tampal tak wajib qada. Tak berwudu sebelum tampal wajib qada. Ini kalau apa? Tampalan ngam-ngam. Tu dia bukan lebih-lebih. Okey? Boleh faham kat sini? Ini hari tu ada tanya kan bab tampalan kan. Dia tu nak kata tu dia punya perbahasan dia panjang. jadi nak ringkas ke apa tak berapa dapat lah. Sebab apa? Sebab perbahasan dia memang agak rumit sikit. Bukanlah rumit mana pun. Maknanya kita kata nak bagi cabangan tu, kadang kita tak nak taswir ataupun nak gambarkan masalah tu kadang susah sikit. Tu dia. Nah? Tampal dengan simen sama kan? Sama. Tampal, simen, balut, ya, apa-apa yang menyebabkan terhalang air. Masuk besi dalam tulang. Masuk besi, kaki tak boleh kena air juga kan? Masuk gerudi. Ya. Nah. Oh. Kaki tak boleh kena air juga kan? Sebab nanti masalah nanti. Kalau walaupun luar tu tak luka. Nah. Kalau dia masuk besi ke dan sebagainya macam-macam lah kita kata. Maknanya perkara-perkara yang menyebabkan air tak boleh masuk. Air tak boleh masuk, tak boleh kena air. Nah, tak boleh kena air ataupun tak boleh kena debu tayamum. Disebabkan air tak boleh kena debu tayamum pun kita kata ikut pada keadaan lah. Kadang-kadang boleh kena air pada tampalan, bukan pada luka. Tapi maksudnya apa? Walaupun pada tampalan boleh kena air, luka tu tak boleh kena air. Jadi kalau tampalan tu boleh kena air, mesti kenakan air. Walaupun begitu hakikatnya luka tu memang tak kena air. Boleh faham kat sini lah? Sebab tu kena tayamum juga. Sebab hakikatnya anggota kita tu tak kena air. Tu. Boleh tak? Ya. Yang wudu, yang ambil yang tampal gam-gam yang wudu yang tak wudu. Kita ambil macam kita ambil wudu sebelum tidur lah. Bukan untuk solat. Wudu tu untuk guna yang kita lepas daripada Wudu mana wudu sunat? yang tak wudu sebelum tampal yang wudu. Sebelum dia tangan patah sebelum bersimin. Ya. Dia ambil wudu supaya dia ambil wudu tu bukan untuk solat lah. Maksudnya sebelum dia untuk menampal lagi. Dia bukan. Dia wudu ni yang penting untuk mengangkat hadas. Tak kisahlah untuk dia solat ke, untuk dia baca Quran ke dan sebagainya. Kalau dia simen 2 minggu, wudu sebelum dia simen tu akan sah untuk 2 minggu selepas tu dia tak pernah qada. Kita tengok balik tampalan ni. Kalau simen biasa banyak lebih pada dia mesti kena qada. Dia bukan bermaksud tak perlu berwuduk. Berwuduk wajib. Bila habis bila kita kata apa? Dia dah berwuduk sebelumnya.
Kemudian kita kata dia kena tampal lepas daripada dia berwuduk. Maknanya bukanlah automatik habis wuduk kena tampal. Boleh jadi dia berwuduk nak pergi ke masjid, ataupun dia berwuduk sebab nak baca Quran, maknanya mengangkat hadas. Tengah jalan terjatuh, luka kepala. Contoh. Luka kepala, kan? Maka kita kata apa? Dia pun pergi ke doktor. Doktor kata ni tak boleh kena air ni. Ni saya bagi contoh misal lah, kan. Memang susah lah nak kata jatuh kena kepala tak boleh kena air. Macam pelik lah pula, kan. Ini saja bagi misal je. Tak boleh kena air. Doktor pun tampal. Doktor tampal tu besar atau kecil tampalan? Maknanya besar tu adakah melebih-lebih daripada luka ni, ataupun betul-betul ngam-ngam? Baik, kalau betul-betul ngam-ngam, maknanya apa? Nanti dia dah gentut misalnya, dah terbatal dah wuduk dia macam biasa, dia kena berwuduk balik, tayamum balik. Okey, cuma nanti tak perlu qada. Boleh faham? Yang sembahyang lepas dia tampal tu lah, tak payah qada lah. Tak payah qada. Sebab apa tak payah qada? Sebab dia dah berwuduk sebelum tampal. Boleh faham kat sini? Dan tampalan dia tu mesti ngam-ngam. Tapi kalau dia tak berwuduk sebelum tampal, dia tak berwuduk sebelum tampal, walaupun ngam-ngam, wajib qada. Boleh faham kat sini? Boleh nampak tak masalah ni? Kalau dia tak berwuduk, dia jatuh. Dia berwuduk, dia jatuh. Okey. Dia tak berwuduk, dia macam siram pokok. Okey. Dia jatuh. Lepas tu tangan Luka. simpan 3 hari. Simpan 3 hari. Okay. Dia tak tahu lah, dia terjatuh lah. Lepas tu pergi hospital. Baik. Dia tak ada wuduk semua. Tapi tangan dia sakit lah, dia pergi hospital. Lepas tu check, tangan awak ni patah. Baik. Patah kat sini. Okay, saya kena simet. Tapi dia kalau dia ambil wuduk sebelum tu untuk selamatkan dia daripada situasi ni, doktor tampal ngam-ngam. Tapi sebelum doktor tampal tu dia bagi saya ambil wuduk sebelum dia tampal. So maksudnya dia boleh, tak ada masalah. tak wajib qada lah. Tak wajib qada. Tak wajib qada. Kalau dia boleh ambil wuduk lah. Boleh faham kat sini? Kalau dia boleh ambil wuduk, maknanya memang air boleh kena semua. Sebab tampal tu, simen tu nanti menyebabkan air tak boleh kena. Macam mana orang nak buka simen? Simen pun tak boleh, kan? Kalau dia tak berwuduk, dia kena qada lah solat selepas dia. Dia kena qada. Tapi kalau dia mampu untuk berwuduk masa tu, dia kena berwuduk lah. Supaya apa? Supaya dia tak perlu qada. Tapi biasa simen ni lebih daripada patah kat sini, tapi dia mesti tarik panjang pula. Dah jadi macam ni, kan? Dah jadi sebelum tu bukan ngam-ngam. Maknanya apa? Lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, dah berwuduk ke tak berwuduk sebelumnya, tetap juga kena qada. Tu kena kembali balik yang tadi. Boleh faham kat sini? Contoh saya, kalau jari dia nak kena potong sebab kecil manis kan. Ibu jari dia nak kena potong. So sebelum dia masuk ke operation tu dia wuduk. Boleh kena dekat jari dia? So Air tu? tak, sebelum tu boleh kena. Sebelum boleh kena? Okay. Dia kenakan jugalah. So dia kenakan, lepas tu dia masuk ke operation. So untuk potong jari. Ya. So tempat yang kat situ dah confirm lah, dah jari dah tak ada, kena tutup lah. So itu dikira tak perlu kodok balik ke atau? Kena tengok balik nanti tampalan dia macam mana. Kalau tampalan dia selalu kalau jari dia akan ngam-ngam kat situ lah. Kalau ngam-ngam situ, tu sebab kita kena tengok balik tampalan tu. Sebab tu masalah dekat sini bukan sekadar dah wuduk ke tak berwuduk sebelumnya, tapi kena tengok balik tampalan tu ngam-ngam ke lebih-lebih. Dia faham? Macam saya tengok situasi senang lah, bapak saya sendiri. Dia memang ngam-ngam kat situ. Kalau ngam-ngam selesai masalah, tak perlu qada. Kalau lebih-lebih, wajib qada. Walaupun sebelum tu telah berwuduk. Sebab apa? Sebab nanti dia akan ambil balik wuduk macam biasa.
kemudian kena tayamum, kan? Tapi disebabkan dia punya tampalan lebih-lebih, maka wajib qada. Kalau tampalan ngam-ngam berwuduk sebelumnya, tak wajib qada kalau dia solat. Boleh faham kat sini kan? Boleh cikgu insya-Allah lah. Saya terfikir ad lebih-lebih, ad ngam-ngam tu, fikir saya tu. Dia gini, kita tengok pada uruf lah, pada uruf, pada pandangan kita, kan? Tampalan ni nampak dia tu bukanlah maknanya ngam-ngam tu mesti betul-betul atas luka tu saja tampal. Tapi maknanya apa? Sekadar kita kata apa? Boleh untuk menguatkan dia punya keperluan tampal. Dia faham? Tahap mana yang boleh menguatkan keperluan ni? Mungkin lebih kurang besar ibu jari ni saja tu contohnya, kan? Untuk menguatkan panjang dia saja contohnya, untuk menguatkan. Tapi kalau lebih panjang, contoh simen lebih, maka itu lebih daripada keperluan yang dikatakan sebagai tampal ataupun balut. Dia faham kat sini tak? So kalau contoh jari ni, dia potong kat sini, so dia tak boleh tampal kat sini. Dia kalau dia tampal mesti balut kat sini. Ya, betul. So itu kira macam mana? Tu yang nak tahu tadi tu. Nah, contoh sini jari kita, dia potong kat sini. Bila dia potong kat sini, so dia akan tutup. Dia mesti akan tutup macam tu. Dia tutup macam ni. Ya. So dia tutup macam Dia ni. mesti akan gunakan kain apa semua tu kan, tutup. Bandage. Bandage tu. Boleh kena air tak? Memang tak boleh lah. Tak boleh kena air. So, Jadi tampalan yang lebih, itu dia panggil tampalan yang lebih, itu dah kira lebih lah. Lebih. Sebab dia dah tarik ke sini. Tarik habis dah. Tapi itu dikira nak menguatkan tu kalau tak balut tu. Kalau tak dia tertangan. Dia di sudut fiqah dia, bukanlah kita kata apa, dengan makna menguatkan ni, iaitu dengan maksud dengan kadar yang lebih sedikit daripada luka, itu kadar menguatkan. Nah, maknanya simen pun menguatkan juga, tarik panjang, kan? Adakah itu dengan kadar, dengan alasan menguatkan? Bukan itu sahaja. Tapi dikatakan di sudut fiqah ni dengan maksud apa dia? Dengan maksud kita kata kalau pada kebiasaan kita nampak tu seolah-olah dia punya tampalan dia tu tak adalah terlalu besar sangat, tu, daripada melebihi luka dia. Dan untuk keperluan tu, maknanya kita kata kalau contohnya kaki tadi tu, kan, kalau dah doktor punya cara macam tu, maknanya dia sebenarnya keperluan yang lebih. Tu. Okay, kalau contoh dalam situasi tu, situasi yang sama, yang mula-mula dia tampal macam ni selama 3 hari. Baik. Selepas 3 hari dia dah buka balut tu, dia cuma tampal dekat yang lubang di sini. Itu. Okey. So yang 3 hari ni kena qada. So yang 2 hari ni tak perlu. Tak perlu qada. Boleh faham? Itu. Dia mana dalam fiqah ni kita kata tak lebih-lebih ni bukan dengan maksud kita kata semata-mata keperluan tu, maknanya dia punya tak lebih-lebih tu maknanya tak melebihi kawasan luka tu sangat pada kebiasaan adat kita, pada kebiasaan kita nampak. Jadi kalau nampak tu dia luka kat sini, dia dah tarik sampai sini, maknanya apa? Itu ya keperluan, tapi dia dah dikira lebih jugalah. Maknanya apa? Sebab tu dikatakan tampalan tu besar ke kecil, lebih daripada luka ke tidak. Sebab tu para ulama kita kata dia bukan sekadar bab keperluan, bahkan nak dikira di situ adalah lebih tampal ataupun tak lebih tampal. Sebab tu dalam kitab ni dia beritahu tu lebih ataupun tidak. Istilah lain Ustaz. Kalau lebih tampal ziyadah ala qadri istinsak. Dalam fiqh, dalam kitab Hasyiah Bajuri, saya tengok dia Hasyiah Bajuri dia masuk belum kata Yusri pengajian. Belum masuk. Ziyadah ala qadri istimsak, lebih daripada yang dekat dengan luka, lebih daripada yang dekat sekadar untuk tutup luka. Ziyadah ala qadri istimsak. Maknanya kalau sekadar tutup luka tu mungkin kita kata sikit sajalah, kan? Mungkin ya besar jari boleh jadi, kan, untuk sekadar tutup luka. Tapi kalau dalam fiqh dia kata apa? Ziyadah ala qadri istimsak, lebih daripada
kadar yang kita kata apa, dekat dengan luka tu. Maknanya yang ini dikira dekat dengan luka lagi tu. Tapi lebih daripada tu, mungkin lebih lagi. Lebih daripada kadar ibu jari ni lah. Nah, maka bila lebih daripada kadar ibu jari kita ni, maka dikira apa? Lebih. Bila tampalan tu lebih, maka kalau dia ambil wudu dan tayamum untuk solat, maka solat dia kena qada balik. Tapi kadang-kadang kan orang dia mungkin dia patah tangan dan sebagainya, balut banyak. Bukan sekadar alasan keperluan, tak. Bahkan dia akan tengok balik balutan tu, balutan yang adakah dia lebih daripada kadar yang sepatutnya pada kawasan patah ataupun tak. Ini yang jadi perbahasan para ulama dalam fiqh ni. Tapi kalau kebiasaannya kalau dia dah balut banyak, contohnya patah kan, macam tadi lah, sini je patah. Tapi dia kata ni sampai ke sini keperluan. Walaupun sampai sini keperluan, tapi adakah pada uruf, pada pandangan fiqh dia dikira lebih ataupun tak? Daripada luka ni, daripada patah ni. Maka kalau ikut pada fiqh dikira lebih, walaupun itu adalah keperluan sekalipun. Jadi kadang-kadang kita kata keperluan itu bukanlah hujah utama, cuma nak tahu dia lebih ataupun tak. Sebab itulah kita lihat fiqh, para ulama banyakkan gunakan hujah balutan tu lebih ataupun balutan tu kurang. Macam kita ni, cuba tengok balik ni dalam Misbahul Hujah. Yang dibahaskan apa dia? Tampal itu kadar yang dikehendaki ataupun tak. Aduh. Lepas tu dia gunakan istilah tu nak menunjukkan apa dia. Kita kata sekiranya tampal itu bukan pada anggota tayamum tapi pada anggota wudu, dan bahagian anggota yang baik di bawah tampal itu sekadar yang dikehendaki, dan tampal itu diletakkan semasa dia akan amar hadas. Ini contoh kan? Yang kita dah bahaskan tadi. Ataupun tuan-tuan boleh tengok yang B tu, sekiranya tampalan itu bukan pada anggota tayamum tetapi pada anggota wudu, dan banyak bahagian anggota yang baik di bawah tampal itu. Itu yang dia nak bahas kat situ. Nah, iaitu apa? Dia seolah terlalu banyak sangat dah kawasan yang sepatutnya kena air, tapi telah ditutup dengan tampalan. Tu. Nah, tu dia. Dia masalah saya ni balutan kan, yang pesakit tu, dia nak balut benda tu, dia tak tahu berapa ukurannya. Dia pergi kedai farmasi dah siap potong benda tu. Jadi benda tu dah kata lebih-lebih ke ngam-ngam, itulah dia. Kan kena pakai ukuran dia lebih kurang 1 meter contohnya. Itu macam tu, macam mana tu nak angkat lebih-lebih ke ngam-ngam kan, ukuran dia tu. Tengok balik. Tengok balik lah tampalan tu kan. Kalau kita beli daripada farmasi tampalan, contoh luka. Luka kat sini kecil je. Farmasi sediakan tampalan besar ni. Kan? Contohlah. Potong kan bazir pula. Potong bazir pula. Tapi kalau tak potong kena kodok pula. Macam mana? Dia pilih dua. Kan? Tambah solat tu memang sangat berat lah. Maksudnya Kalau kita accident ke jatuh sebelum apa-apa keputusan tu kena wudu kena wudu dulu lah. Tapi sebab tu sentiasa kena berwudu. Sebab tu antara sebabnya lah disyariatkan untuk selalu berwudu ni, sebab tu kita tak tahu. Ini salah satu sebab hikmah. Di samping fadilat yang banyak lagi lah kan? Mati syahid, dapat apa, ganjaran mati syahid dan banyak lagi lah. Walaupun hadis tu dia tak sampai tahap sahih kan. Apa namanya, ada sebahagian ulama mengatakan hadis tu dihasankan tentang apa, orang yang selalu berwudu dia akan dapat pahala mati syahid. Dia seolah-olah kalau dia mati, seolah dia mati syahid. Dan sebagainya, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan. Satu lagi saya. Contoh kuku ni dia tercabut. Tercabut. Kuku tercabut tu, so dia kena dia balut lah. Balut. Dia balut tu, dia balut sekeliling jari tu. Itu dikira lebih atau ngam? Itu dikira ngam-ngam lah tu. Kecil je tu, kau usah jari pun. Jari kecil je kan. Kalau betul-betul nak bagi betul-betul ni, payahlah. Tak jadi dia pun memang kau usah kecil. Kalau tak boleh nak cari mana yang ngam-ngam. Memang yang ni pun ngam-ngam. Maka itu ngam-ngam lah. Itu tak apa, insyaAllah.
Baik. Kuku tercabut kan? Maknanya mungkin kadang-kadang ada penyakit gitu kan, yang memang dia kecil manis dan sebagainya. Kuku tercabut kan? Ada balut sini, kawasan ngam-ngam ni. Maka dia kira tak apa, tak ada masalah. Dia ngam-ngam lagi. Sebab itu memang kawasan yang kecil je. Dia kena tengok balik lah kawasan tu, dia punya kawasan yang baik. Sebab dia kata kawasan yang baik itu besar ke tidak. Tampalan tu melebihi kawasan yang baik, dia macam mana? Tu kan? Soalnya kalau tengok dia punya ni, kawasan luka sama, dia besar dengan kawasan baik. Nah, baik. Itu dia. Panjang ni. Baik. Dua keadaan yang tak wajib solat diulang semula. Wallahu a'lam. Tak apa. Tapi baguslah kita ulang gaji lah. Kita ulang gaji sebenarnya ni. Saya bukan yang mengajar pun, tapi kita ulang gaji je. Saya pun ulang gaji balik. Alhamdulillah dah dapat ulang gaji. Kan? Jadi saya cuma ada apa, letak kalau kita apa memang dalam kitab para ulama kita ni, contoh dalam syarah Muqaddimah Hadramiyah pun panjang perbahasan ni. Ada topik-topik dalam tu saya pun tak tengok lagi, kita tengok baliklah. Topik dia banyak lagi dalam tu. Baik. Dalam Hasyiah Bajuri pun banyak juga dia punya perbahasan ni. Tak silap saya dalam Hikmah Haji pun ada. Cuma Hikmah Haji ni dia ringkas sikit. Hikmah Haji. Dia ringkas sikit. Dia tak bahas panjang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita masuk sikit dalam kharidah. Jatuh. Penawar ke? Oh ya. Baca. Tak apa baca. Rumah ni kharidah. Oh, dia bukan apa berulang-ulang kan? Dia ni. Tak apa, kita ikut mana yang majoriti ada. Majoriti bawa apa? Dua-dua bawa. Semua bawa. Semua bawa, kita buka kharidah lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Bait yang ke 41. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bighairi dzati. Dan semuanya yaitu sifat-sifat ma'ani itu adalah sedia kala qadim secara zatnya. Maknanya secara zat ni dengan zat. Qadim dengan zat. Qadim ni apa tuan-tuan? Tiada mula. Qadim tiada mula. Tiada mula. Kita kadang tu istilah tu itu apa benda qadim pula ni kan? Nama orang ke? Bukanlah. Qadim tu maknanya apa? Tiada mula. Tu. Semuanya iaitu sifat-sifat ma'ani itu adalah sedia kala, maknanya qadim, tiada mula. Maknanya sedia kala dengan zat. Sedia kala secara zat dia tulis sini kan. Maknanya sedia kala dengan zat, bukan dengan yang lain. Maknanya sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani itu sifat-sifat Allah lah. Itu qadim dengan zat. Maknanya apa? Dia tiada mula dan dia ada pada zat yang tiada mula juga. Boleh faham kat sini? Sifat Allah Ta'ala tu tiada mula
Dan dia berada pada zat yang tiada mula juga. Itu maknanya sifat Allah Ta'ala tu qadim dengan zat. Nah, kerana dia kata itu kerana ia iaitu sifat-sifat ma'ani tu bukanlah wujud tanpa zat. Maknanya apa? Bukanlah wujud tanpa zat. Maknanya sifat tu bukanlah dia ada dengan sendirinya, tetapi mesti dia berada pada zat. Maknanya apa? Tak boleh bercerai tanggal. Sifat dengan zat. Sama macam makhluk pun. Bukan kata kita kata apa? Kita nak contohkan dengan makhluk. Nah, misal kita kata sifat meja, mesti dia ada pada meja ni. Nah, untuk kita kenal meja, mestilah ada sifat meja. Maknanya meja tu sendiri menzahirkan sifat dia. Kerana sifat itu mesti berada pada meja tu, barulah dipanggil meja. Kalau kita panggil benda tu meja, tiba-tiba kita kata, oh lembutnya lah meja tu, rasa sedap tidur atas dia, empuk lah meja ni. Orang panggil meja ke? Orang panggil bukan, orang panggil tilam lah. Maknanya apa? Bila tilam, mesti sifat tilam. Maknanya apa? Zat tilam mestilah ada pula sifat tilam. Tak boleh kita nak keluarkan sifat tu ataupun bahagikan, ceraikan sifat tu. Tak boleh. Keras pada meja, tak boleh kita nak keluarkan keras tu. Misal dia kata rumah tu keras lah, contoh. Sama ada keras tu keras memang dinding rumah tu keras ataupun keras benda lain, kan? Maka tak boleh kita kata, oh meja ni keras, sekejap saya nak keluarkanlah keras ni sekejap. Dia keluarkan keras, meja ni pun jadi lembut. Tu dia. Bila dah jadi lembut, kena keluarkanlah lembut pula. Jadi apa pula? Tak ada sifat apa? Tak ada sifat, macam mana nak jadi meja? Sebab lawan keras lembut. Dah keluarkan dua sekali, keras dengan lembut lawan. Jadi apa? Sudah tak jadi apa? Kan? Maknanya apa? Dia hakikatnya memang takkan bercerai tanggal dan takkan boleh bercerai tanggal sama sekali sifat dan juga zat. Sebab tu dikatakan di sini apa dia? Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ni bukanlah wujud tanpa zat. Maknanya apa? Dia takkan bercerai tanggal. Tu dia. Misal kita kata apa? Misal kita kata sifat masin pada garam. Bila sebut garam, orang tahu masin. Bila sebut masin, orang tahu garam. Dia tak ada bila sebut masin, bagilah saya garam tu, kan? Dia bagi benda lain, tak? Ataupun ni kurang masin lah. Orang tu pun apa? Tambah gula, gitu ke? Taklah, dah kurang masin tambah garam lah. Sebab apa? Faham masin, sifat masin, faham zat garam. Boleh faham? Dia tak ada, ni kurang masin lah ni tuan, ni makanan ni saya tak nak, ni kurang masin. Jadi dia pun bawa pergi ke belakang dapur, dia pergi tambah gula, pergi tambah ajinomoto sikit, pergi tambah rempah-rempah yang lain. Garam tak tambah. Jadi orang tu pun datang balik, dia kata, ni tak masin pun. Kan? Contoh je. Sebab apa? Bila sebut garam, maka tahu masin. Gitu. Bila kita minta tu, tak ada pun orang sebut, bagi saya masin satu, tak ada. Kan? Bagi saya masin tu, tak. Bagi saya garam tu. Maknanya apa? Orang faham bila garam, dia nak masin tu. Boleh faham? Tak perlu kita sebut saya nak masin tu pun dia dah tahu dah. Kata bila kata garam mesti masin, bila kata meja mesti keras. Boleh faham kat sini? Tu dia. Tak perlu orang nak fikir lagi, meja tu, meja ni lembut ke keras? Tak boleh tanya lah. Bila sebut meja orang faham sifat meja. Tak ada bila kita minta meja orang bagi kerusi, tak. Sebab apa? Tak ada sifat meja pada kerusi. Boleh faham kat sini? Maknanya apa? Bila sebut zat, mesti
adanya sifat. Kalau itu pada makhluk pun kita boleh faham macam tu, betul lagi pada Allah SWT yang tak serupa dengan makhluk. Yang Allah Ta'ala lah yang menciptakan zat dan sifat. Tu. Nah, Allah Ta'ala lah yang menciptakan zat dan sifat. Maka bila disebutkan di sini apa dia? Semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu sedia kala. Maknanya apa? Tak ada mula. Sebab apa sifat-sifat Allah tu tak ada mula? Kerana berada pada zat yang tak ada mula. Dan sifat-sifat Allah tu, kalau kita kata ada mula, maknanya apa? Jadi sifat makhluk lah. Sebab sifat makhluk ni kita kata ada mula sebab apa? Dia berada pada zat yang ada mula. Dia faham? Sifat kita ni ada dulu ke sebelum ada kita? Oh, kacau macam ni. Kan? Sebelum lahir kita ni, maknanya sifat tu. Kalau orang menyifatkan, itu lain cerita. Nah, sifat tu tak ada lagi. Dia hanya menyifatkan. Macam contohnya Nabi SAW. Kan? Zat Nabi tak ada lagi, tapi orang dah sifatkan dah. Zat Nabi SAW dalam bentuk manusia ni tak ada lagi. Tapi orang dah sifatkan dah. Ni Taurat, Injil dan sebagainya, dah sifatkan. Dia hanya menyifatkan, bukan dia tunjuk ni sifat Nabi ni. Bukan. Sifat tu takkan ada lagi, melainkan zat tu dah ada dulu. Tu dia. Maka kalau makhluk, kita kata apa? Makhluk ni sifat dia ada mula kerana berada pada zat yang ada mula. Berbeza dengan Tuhan, sifatnya tak ada mula kerana apa? Kerana dia adalah Tuhan yang zatnya tiada mula. Boleh faham kat sini tak? Maknanya kalau kita kata sifat Allah Ta'ala tu ada mula, kalau kita katalah, kalau andai kita kata sifat Allah Ta'ala ada mula, maknanya apa? Allah ni makhluk lah, itu yang pertama lah. Sebab apa? Sifat ni mesti ada pada zat. Sifat mesti ada pada zat. Kalau kita kata sifat Allah ni ada mula, maknanya apa? Allah Ta'ala ni makhluk lah. Sudah pastilah zat Allah Ta'ala ada mula. Takkanlah kita kata Allah Ta'ala ni ada dengan zat, sifat tak ada. Kan? Maknanya bila kita kata Allah Ta'ala ni sifat dia ada mula, maknanya dia dengan zat dia saja ke? Sifat tak ada. Susah je ni. Tak ada. Tak boleh terima akal sama sekali. Tuhan hanya zat, bukan sifat. Tak bersifat. Maka sesiapa yang mengatakan Tuhan ni tak bersifat, kafir. Sebab tu kafir. Siapa yang mengatakan Tuhan tak bersifat? Dia menafikan pula sifat Tuhan. Dia kata Tuhan ni tak berkuasa lah. Dia percaya Tuhan, dia percaya, tapi saya tak percaya dia berkuasa. Berkuasa tu apa? Sifat. Tak percaya sifat, kafir. Dia faham? Maka kena faham di sini bahawasanya apa? Bila kita mengatakan sifat Tuhan tu ada mula, nescaya kita dah memakhlukkan Tuhan. Kerana itu disebutkan oleh pengarang kitab ni, dia kata semua sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat Allah Ta'ala tu adalah sedia kala secara zat. Maknanya apa? Dengan zat tu, kerana sifat itu berada pada zat yang sedia kala, iaitu zat yang sedia kala ni tiada mula. Maknanya sifat tu pun tiada mula. Kerana ia iaitu sifat-sifat ma'ani bukanlah wujud tanpa zat. Maknanya apa? Sifat tu takkan bercerai tanggal daripada zat. Boleh faham kat sini nak? Wallahu a'lam. Selesai. Cepat sangat ke? Saya minta maaf lah. Boleh faham insya-Allah kot no? InsyaAllah ni senang, ni kacang insyaAllah, tak susah mana insyaAllah. Semua alim-alim Melaka dah, hebat-hebat tauhid semua. Baik, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya sila. Menang Kaabah ni dapat pahala. Ya. Sebab kita menang Kaabah ni, apa yang kita bayangkan? Sebab saya yalah, ada beberapa orang jemaah yang tak pernah pergi atau tidur Kaabah ni macam menangis. Kita tak tahu apa yang dibayang tu. So, sebab kita nak dapat bayang
apa yang kita tekadkan dalam hati kita ni. Sebab itu ada Allah Ta'ala cuma arahan kita, sujud kita menghadap sana saja. Takut ada perasaan lain mengatakan itulah dia yang sesuatu berada di sana ke apa. Tak tahu lah apa dalam fikiran orang. Dia nangis jemaah. Dia kita kata jemaah menangis ni ramai lah kan yang menangis kan. Nah, daripada dulu lagi dah kalau datang Mekah mesti menangis. Sebab apa dia menangis? Kita sendirilah. Kalau kita datang Mekah, first time datang Mekah, sebab apa kita menangis? Ustaz Syafiq. Sebab apa Ustaz Syafiq datang Mekah itu menangis? Ha? Tengah ambil gambar? Tak boleh gambar kan? Maknanya apa? Rasa terharu kan? Allah Ta'ala pilih kita. Itu kebiasaan lah kan, kita kata rasa seronoknya Allah Ta'ala dengan kita tahu kita ni banyak dosa zalim dan sebagainya. Itu mungkinlah bagi orang yang dia tahu tentang perkara ni. Tapi kadang-kadang tu macam cikgu cakap tadi lah kan, kadang-kadang ada yang mungkin dia tak tahu tentang sirah ke, mungkin dia duduk hulu-hulu sana ke, baru masuk Islam ke contohnya, dia menangis kan? Maka kalau dia menangis tu kena sangka baik lah. Mungkin dia menangis tu atas sebab-sebab dia rasa terharu Allah pilih dia dan sebagainya lah. Ataupun mungkin kalau satu orang tu menangis, mungkin dia menangis kerana mengenangkan sini tempat Nabi-Nabi dulu ke, wallahualam banyak sebab lah. Cuma kena tengok, kena tanya diri kita lah, kita menangis pula sebab apa kan? Adakah kita menangis tu sebab kita bayang Tuhan dalam Kaabah ke? Kan? Ataupun macam mana? Sebab tu kalau jemaah-jemaah ni kebiasaannya dia menangis tu, kita dah faham lah kerana terharu. Itu kebiasaannya. Dan untuk kita persoalkan ni ialah persoalkan diri kita sendirilah. Kita menangis tu sebab apa pula? Kan? Adakah kerana kita merasakan Tuhan dalam tu ke ataupun sebagainya? Dan kebiasaan kita menangis pun kerana apa? Kerana terharu, kerana dipilih oleh Allah SWT. Itu sajalah. Dan benda ni dia ada barakah dia. Bila ada barakah dia, kadang-kadang tu tanpa memikir pun boleh menangis. Benda barakah. Kalau benda barakah ni tanpa fikir pun kadang-kadang tu boleh menangis. Kadang-kadang tu sampai dia kata saya tak mampu untuk ungkapkan kenapa saya menangis. Ya. Macam ada jemaah yang saya bawa dulu, anak ada kecil lagi, umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Dia tengok Kaabah, dia menangis. Mak ayah tak menangis, anak pula menangis. Dia tengok sakit mata ke apa ni, tak boleh menangis. Tengok Kaabah menangis. Jadi saya teringat pada guru saya kata apa, kadang benda tempat berkah ni Allah Ta'ala sentuh perasaan kita, tengok je menangis tanpa perlu fikir pun. Jadi wallahualam lah kita nak kata macam mana tu kan. Macam satu lagi ni Hafiz, anak Hafiz kan, anak Hafiz umur apa tu, 2 tahun, setahun bawah setahun. Ni saya dengan Ustaz Syafiq nampak dia menangis, tiba-tiba menangis kan. Tu wallahualam lah. Mengalir dia bukan menangis. Oh bukan. Sampai dia jejak kaki di bumi Madinah Munawwarah tu menangis, meleleh air mata habis. Meleleh air mata habis. Tengok tak menangis pun. Bukan tak boleh, mana tak ada mimik muka tapi mengalir air mata. Lap balik elok lah, tak ada apa, tak ada masalah apa. Dia sendiri pun macam biasalah main gitu je lah. Tapi wallahu alam, Allah SWT dia tak tahu tempat ni tempat yang barakah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب طش السهب والحمد للإله في البدء والتناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.